Jual aset kerajaan, siapa syaitan bisu? Bukannya para Ustaz PAS tidak kenal Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang, Datuk Ustaz Abdul Ghani Syamsuddin, Datuk Seri Dr. Ustaz Mujahid Yusof, Ustaz Zulkarnain, Ustaz Ni Umar Ni Aziz dan beberapa lagi ulama yang kini berada di dalam amanah. Tetapi mereka semua telah dilonggokkan dalam kapal Mu'tazilah oleh Mursyidul Am PAS Datuk Hashim Jassin ketika berucap sempena acara Kemuncak Fastaqim 2.0 yang berlangsung di Pantai Tok Jembal pada Oktober 2017. Dalam ucapan itu, tanpa berani menyebut nama, Mursyidul Am PAS itu menyebut mengenai wujudnya sekumpulan perosak-perosak bangunan dan perosak Islam yang digelarnya Parti Mu'tazilah. Amanah dan PAS hanya berbeza fikrah politik, bukan berbeza dalam akidah. Namun, akibat meneruskan kerjasama dengan DAP dan Keadilan dalam Pakatan Harapan, mereka ditohmah dengan pelbagai gelaran sehinggalah dituduh menyalahgunakan kuasa dan menjual aset negara, khususnya aset tabung haji. Kini jelas, segala tuduhan itu tidak berasas sama sekali. PAS yang dahulu melemparkan pelbagai tuduhan terhadap UMNO sehingga terbit amanat hadi, kini terkucil membisu seribu bahasa terhadap kebejatan yang berlaku. Malah, PAS turut sama bersekongkol dengan apa yang disebut oleh Presiden parti itu sendiri sebagai kerja tebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Semasa dalam persidangan di Dewan Rakyat baru-baru ini, bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng menegaskan beliau tidak pernah menjual sebarang aset kerajaan ketika menggalas jawatan berkenaan. Menurut beliau, penjualan yang berlaku adalah di bawah kerajaan menteri-menteri lain, bukan Kementerian Kewangan. Ketika diminta mendedahkan nama menteri terbabit oleh ahli Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim, Guan Eng menjawab, tanyalah MP Gombak. Ia bukanlah diluluskan oleh pihak Kementerian Kewangan. Kalau nak tanya menteri mana, tanyalah yang berhormat daripada Gombak. Ahli Parlimen Gombak ialah Datuk Seri Azmin Ali yang memegang jawatan sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi ketika Pakatan Harapan menerajui kerajaan. Beliau juga menduduki kerusi Ahli Lembaga Pengarah dalam Khazanah Nasional yang dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Azmin merupakan dalang kerajaan tebuk atap menerusi langkah Sheraton dan kini memegang jawatan dalam Kabinet Perikatan Nasional sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Naib Presiden Amanah Dr. Mujahid Yusof merupakan dua menteri kerajaan Pakatan Harapan yang cuba dibunuh karakter mereka oleh gerombolan yang bersekongkol dengan kleptokrat. Mengulas mengenai kelakuan Abdul Aziz yang di bawah jagaannya tabung haji hampir tutup kedai jika tidak diselamatkan oleh kerajaan Pakatan Harapan, Guan Eng berkata, dalang yang menyebabkan tabung haji terjerumus dalam kerugian dan segala masalah ini masih bebas. Tetapi kami yang berusaha menyelamatkan tabung haji pula dipersalahkan dan difitnah tak henti-henti. Pada 23 November 2015, Berita Harian melaporkan One Malaysia Development Berhad, 1MDB, menerusi anak syarikatnya Edra Global Energy Berhad memeterai perjanjian jual dan beli saham dengan China General Nuclear Power Corporation dan anak syarikatnya CGN Group bagi menjual 100% kepentingannya dalam semua aset tenaganya yang bernilai 9.83 bilion ringgit. Pada 15 Julai 2020 pula, Bernama melaporkan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Syahrul Azral Ibrahim Halmi memberitahu Mahkamah Tinggi beliau diminta untuk menyembunyikan nama Low Tech Jo atau Jolo daripada urusan 1MDB pada 2011 untuk melindungi Datuk Seri Najib Razak. Syahrul Azral merupakan saksi ke-9 pendakwaan yang memberi keterangan berhubung usaha 1MDB untuk memperoleh pengendali loji kuasa Tanjung Energy Holdings Sdn Bhd dengan harga 10.6 bilion ringgit dan Goldman Sachs bertindak sebagai penasihat kewangan 1MDB. Kini semua loji itu sudah menjadi milik asing. Jangan membelit di sana sini. Persoalannya, selama ini siapa jual aset negara kepada syarikat asing? Sudah tentu bukan Guan Eng dan Mujahid. Para ulama Islam terdahulu diriwayatkan yang berkata, barang siapa yang diam akan sesuatu kebenaran, dia adalah syaitan bisu. Siapa syaitan bisu itu?